وأعنا فيه على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتمم تقصيرنا يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, dalam suasana kemeriahan kita menyambut pagi hari-hari Ramadan, yang mana tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, kita berada pada suasana yang paling hebat, hari-hari yang paling mulia, masa-masa yang sangat bernilai, detik-detik yang tidak boleh dilepaskan berlalu begitu sahaja. Al-Ashrul Awakhir, 10 terakhir daripada Ramadan ini adalah merupakan detik yang paling hebat berbanding dengan masa-masa yang lain. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, sengaja Allah Subhanahu wa ta'ala menentukan ke atas kita beberapa hari atau musim-musim tertentu atau bulannya yang tertentu berbanding setahun yang menjengah kita. Di antaranya yang Allah lebihkan ke atas kita, peluang yang harus kita ambil ialah daripada seminggu itu Allah bagi satu hari, iaitulah Sayyidul Ayyam Yaumul Jum'ah, merupakan hari yang padanya orang lelaki wajib salat jamaah, orang lelaki wajib mendengar khutbah. Kira-kira kalau dia malas nak pergi masjid tak mana pun, dia malas nak pergi mengaji tak mana pun, hari Jumaat dia mesti kena pergi. Dan padanya kata Nabi, terdapat satu masa yang kalau doa bertepatan dengan masa tersebut, Allah akan makbulkan segala permintaan dia. Tapi dalam minggu Allah bagi sehari. Juga kita ada musim-musim tertentu, seperti beberapa hari pada musim-musim haji. 5 hari bermula pada 9 Zulhijjah sampailah 13 Zulhijjah, hari tasyrik yang ketiga. Ini di antara hari-hari yang hebat. Orang yang pergi haji atau tak pergi haji, dua-dua ada peluang untuk mendekatkan diri dengan Allah dalam keadaan yang lebih berbanding dengan hari-hari sebelum Ramadan. Juga di antaranya Allah bagi kepada kita bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan satu bulan daripada setahun, dan di dalamnya Allah tarik lagi pula 10 hari daripada 30 hari, dan 10 hari itu Allah pilih satu malam daripada 10 malam yang ibadah kita perlu ditingkatkan padanya. Tuan dan puan yang dirahmati Allah, inilah apa yang Allah bagi kat kita supaya kita sentiasa fokus. Kalaulah Allah buka kelebihan dan keistimewaan itu sepanjang tahun, kalaulah Allah jadikan setiap hari itu seperti Jumaat, setiap hari itu seperti Ayyam Zulhijjah, setiap hari itu seperti Ayyam Ramadan, kira-kira kita jadi cemui tak mau buat apa. Cuba kita lihat pasaraya, syarikat-syarikat perniagaan, niaga baju ke kuih ke apa saja, dia tak akan buat jualan istimewa dia daripada 1 Januari 2012 sampai 1 Januari 2013. Dia tak akan melekat depan pintu dia, dekat dinding dia, sale sepanjang tahun. Penipu. Orang pun tak pergi kan. Hari pertama orang bekam, hari kedua orang tengok sama aja. Entah. Tapi dekat-dekat hari raya dia punya besar bina, sekali dia bandingkan harga kami lah macam-macam. Waktu tu jam. Orang sahabat mesej tadi, jangan duk pi lah hari ni pasar raya mana-mana pun, semua beratok panjang. Hak tak sampai lagi ni duk beratok panjang lah tu, mungkin jam. Kih dia apa? Ni dekat-dekat nak raya, tawaran istimewa keluar. Supaya apa? Supaya orang berebut-rebut pi waktu tu je. Ada tarikan, dan tuan dan puan yang dirahmati Allah. Nah, demikian Allah faham jiwa manusia. Kira-kira kalau dia bagi puasa setiap hari lah setahun, agak-agak lah
Tak, kita pergi jumpa doktor, boleh tak ni? Saya sakit lagu ni boleh makan tak? Kira-kira. Asal dia nak musafir, pergi jauh, pantang orang tanya nak balik KL tak? Balik lalu. Boleh makan? Cemui. Tapi Allah tahu kita, Allah bagi beberapa hari daripada panjang tahun itu supaya kita dapat mempertingkatkan ibadah kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah. Bila Allah merahmati kita dengan memberi peluang-peluang yang hebat pada hari-hari yang sedikit, hari-hari yang tertentu, maka janganlah kita berpaling daripada Allah Subhanahu wa taala. Terutamanya 10 terakhir Ramadan yang kata Aisyah radhiyallahu anha, riwayat oleh Imam Al-Bukhari, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashra al-awakhir shadda mi'zara wa ayqadha ahlahu wa qama al-laila kullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila masuk je 10 terakhir Ramadan, Nabi perkemas diri Nabi. Masuk perkemas tu bukan belum tu Nabi longgak dah. Bukan belum tu duk you sana you sini lena dah. Memang kemas dah. Cuma Nabi tambah lagi. Kemudian Nabi akan kejutkan semua ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian Nabi SAW mendirikan sembahyang, yakni menghidupkan malam-malam terakhir itu daripada awal sehinggalah pagi. Ini dibuat oleh seorang yang sudah dijaminkan surga oleh Allah. Hingga Aisyah pernah bertanya, ya Rasulullah, kenapa kamu masih solat malam? Laqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Kenapa ya Rasulullah kamu masih solat malam sampai bengkak kaki ke bawah? Sedang Allah telah mengampunkan dosamu yang telah lalu dan akan datang. Yakni tak pernah berdosa Nabi. Kenapa begitu bersungguh-sungguh? Kata Nabi, afala akunu 'abdan syakura. Tak bolehkah kalau aku nak bersyukur kepada Allah disebabkan nikmat aku dijaga supaya tidak melakukan dosa. Tuan dan puan yang dirahmati Allah, saya nak berkongsi petang ni tentang satu tajuk yang ditulis oleh seorang kalangan pensyarah Arab, namanya Abdul Hakim Khuraisat. Dia buat satu pertanyaan. Dia kata, hal qatafta thimar as-siyam? Adakah kamu telah memetik hasil daripada puasa? Hal qatafta thimar as-siyam? Adakah kamu dah tuai hasil daripada puasa kamu dah? Kita puasa hari ni 22. Masuk hari yang ke-22 hari. Kira-kira dah banyak. Tinggal sikit ujung je. Ni yang banyak kita puasa ni. Adakah kita sudah mengambil hapuan daripada dia? Adakah telah bertambah iman kita ataupun yang bertambah berat badan? Adakah semakin cantik akhlak kita atau yang cantik rumah je? Kira tukar tirai, boncak lain, sofa tukar baru, trade in dan sebagainya. Adakah hati kita bersih sebersih-bersihnya? Atau adakah kita sudah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata pengarang ni, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mensyariatkan kepada kita ibadah kecuali bagi setiap ibadah itu ada matlamat dia. Dan di sebalik setiap ibadah itu ada hikmah yang sama ada kita tahu hikmah itu apa atau tersembunyi daripada kita. Tidak ada satu ibadah kecuali ada padanya ghayah wa min wara'iha hikmah, dan di sebaliknya ada hikmah, yakni pengajaran yang sangat hebat istimewa, yang kalau kita perhati betul-betul ibadah-ibadah yang paling penting dalam kehidupan kita, kita akan jumpa maksud pensyariatan dan juga hikmah di sebalik Allah Subhanahu wa taala memfardukan ia kepada kita. Di antaranya salat, wa hiya imaduddin, salat yang merupakan tiang agama. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, Allah fardukan kepada kita 5 kali sehari semalam.
Dan dalam kita solat, tuan-tuan dan puan yang